Terima kasih Puan Nashima dan juga terima kasih kepada Cikgu Nasha, Cikgu Nashima moderator kita pada petang ni dan Cikgu Nasha merupakan pembentang kita pada petang ini juga. Kedua-dua mereka adalah orang kuat CDL. Kita dah bersama hampir, kalau tak silap saya, tahun ni kita akan melengkapkan 3 tahun ya. Dr. Zalina kalau dia ada, dia boleh betulkan. Dia tauke besar Betul, CD. betul, Datuk. Betul ya? Bila Betul. tahun ni kita akan habiskan 3 tahun lah. Dan kita berharap, kita berdoa, kita akan terus begini juga dan dapat kita sentiasa kongsi ilmu dengan warga guru dan sebagainya, walaupun dengan apa juga cara. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana dapat bersama pada petang Jumaat ni dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Saya tahu bukan mudah nak berpuasa ni. Masa bertugas dulu saya akan cuba juga kerana nak bersama dengan staf ya di bahagian, tetapi bila dekat-dekat nak pukul 5 petang tu memang susah sangat. So saya buka awal sedikit lah dan satu cabaran. It's not easy. So tuan-tuan dan puan yang mengikuti ibadah puasa ni, thank you very much lah. Ini satu 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 amalan yang bukan mudah ya. Tapi agaknya tuan-tuan dan puan semua dah biasa. Anyway, tajuk yang saya pilih hari ini ialah Winners Never Quit and Quitters Never Win. So winners never quit lah. Dia yang nak capai, yang nak menang ni, dia kalau gagal pun kegagalan itu untuk dia cuba lagi. Dan kalau kita quit, sudah pastinya kita tidak akan menang. Quitters never win. Awal-awal cuba sekali kita kata, oh lah, memang tak dapat. Dan cikgu, tuan-tuan dan puan, kita sentiasa ya, uh, ada di antara kita yang memohon nak jadi guru cemerlang. Good, fantastic. Ada yang telah sedang memohon untuk dapat HLP bagi Masters atau PhD. Ada yang sedang cuba nak menghabiskan Masters atau PhD mereka. Maka dalam kehidupan kita, kita sentiasa kadang-kala kita sedang cuba mencapai sesuatu. Right? Dalam sebuah buku yang memang saya suka nak baca, yang sebelah kiri, Unstoppable, 45 Powerful Stories of Perseverance and Triumph from People Just Like You. People just like us, ya? Yang tidak berputus asa dan cuba demi cuba. Dan kalau kita lihat kartun di sebelah kanan tu, I think tentang Amelia Earhart yang bawa kapal terbang secara solo, tetapi malangnya last leg sebelum nak habis tu kapal terbang dia hilang dan tidak diketemui sampai hari ini. I think this was in the 1940s. Kerana nak cuba, kerana nak uh, menghadapi satu cabaran, right? You want to try something new. Next slide, please. So dalam cerita, dalam buku Unstoppable, Maxim Filler ini atau Filer, bab yang adalah mengenai beliau adalah, if at first you don't succeed, try again 47 times. Dia cuba 47 kali. Saya akan beritahu apa yang beliau cuba. Dan tagline beliau ialah keep going. Say, I will do it and you will. Michael Jordan adalah pemain bola keranjang yang memang masyhur lah di Amerika. Walaupun dia berjaya, tapi bila dikaji data analisis dalam permainan yang beliau terlibat, dia kata, I have missed more than 9,000 shots in my career. Missed. Artinya cuba nak jaringkan. I've almost lost almost 300 games. Kalah juga 300 permainan. 26 kali saya nak ambil macam penalty, winning shot tu.
Winning shot tu kalau kalau masuk pasukannya akan menang dan dia gagal. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Tapi sebenarnya beliau berjaya. Beliau adalah seorang pemain bola keranjang yang amat masyhur yang memang millionaire lah daripada melalui jadi seorang pemain bola keranjang. So, tajuk kita hari ini adalah tagline oleh Vince Lombardi. Vince Lombardi ni seorang jurulatih sukan. Dan tagline dia kata kepada pemain dia, winners never quit and quitters never win. Masa mula-mula saya masuk ke universiti nak belajar dalam bidang sukan pada tahun 84-85, saya sudah biasa diketemukan dengan kata-kata hikmah ni. Winners never quit and quitters never win. Dan saya masih ingat bahawa dalam bilik saya semasa nak saya sambung belajar di peringkat ijazah dekat UPM, saya letak uh, poster dengan perkataan ni, winners never quit and quitters never win. Takut ya, kerana mula belajar peringkat ijazah dan takut tak akan berjaya. Lebih lagi kami dalam semester pertama tu mesti buat matematik dan sains tingkatan 6 dan first year university. Dan kalau tak biasa, cabaran yang tinggi juga. So, it's so challenging. Dan satu lagi cerita dalam buku Unstoppable ini ialah tentang Lexon Kaira yang kemudiannya jadi seorang profesor di Amerika. Beliau berasal daripada satu kampung yang kecil dekat Afrika. Tapi oleh kerana dia nak belajar, dia diberi duit sedikit oleh ayahnya dan dia berjalan beratus-ratus batu untuk nak pergi ke satu bandar besar. Di situ beliau kerja untuk beberapa bulan, kutip, tulis ke universiti dekat Amerika, nak dapat tempat, nak dapat scholarship dan sebagainya. Satu bagaimana perseverance beliau ya, ketekalan nak berjaya. Kalau anda ada peluang untuk dapatkan buku ni dan bacalah tentang Lexon Kaira ini. Next slide, please. So, untuk Mr. Filler tadi itu, dia pada tahun 1966, pada umur 36 tahun, beliau dah ambil kursus ijazah perundangan, nak ambil bar exam kalau di Malaysia kita panggil CLP, Certificate of Legal Practice, tetapi gagal. Dia ambil peperiksaan semasa anaknya kecil lagi, dia terus ambil hampir setiap tahun. Bila anak dia sendiri sedang belajar buat pengajian perundangan di universiti, beliau ulang untuk ambil bar exam. Akhirnya kedua-dua anak dia lulus dan buka syarikat guaman. Ayah kerja sebagai kerani perundangan dalam syarikat anak. Masih lagi tak boleh lulus bar exam. Akhirnya beliau lulus selepas 25 tahun, belanja hampir 50,000 US, melibatkan 144 hari untuk ambil peperiksaan dan sebanyak 47 kali. Kali yang ke-48 baru dia lulus. Dan isteri dia begitu banyak menyokong dia setiap kali dia gagal. Dia kata, never mind. I think this time you were very close to succeeding. Dia sendiri yang isikan borang untuk Mr. Filler ni untuk ulang peperiksaan tersebut. Uh, Bila ditanya kenapa dia sambung dia sampai dia lulus, dia kata, because I couldn't possibly quit. I don't quit. I looked at it from the standpoint that the bar was possible. Ini bukan rocket science. And one day I will succeed and I wasn't going to give up. So inilah ketekalan seorang winners never quit and quitters never win. Semangat sebegitu. Kita kena cakap pada diri kita. Pengalaman saya sendiri bila buat PhD dekat USM Kubang Krian, Kelantan ya.
hampir 4 tahun di situ. Saya dapati kadang-kala pergi ke sekolah untuk kutip data dan sebagainya. Ada hari duduk termenung di situ, tertanya-tanya kenapalah sambung belajar. Kenapalah duduk di sini. Kenapalah kejar-kejar ni nak kutip data. You know, wasn't easy. Patut I duduk kan di sekolah-sekolah ni ada pondok. Dan kadang-kadang kita rasa juga ya, bodoh lah. Tak tahu, tak juga sangat arif tentang statistik. Tahu-tahu, tapi kita tengok ada yang hebat-hebat. Lepas tu saya tengok satu kata hikmah juga dalam pondok, dalam sekolah SMKB, sekolah SMK Kota Baru. Dan kata-kata hikmah dalamnya adalah don't worry about the things you are not good at. Feel good about the things you are good at. Kita tak boleh jadi pakar dalam semua. Saya bukannya buat PhD dalam statistik. Asalkan saya tahu statistik untuk kajian saya is good, penyelidikan saya. Oh, saya pun kata ini betul juga ya. Takkan saya tak ada kelebihan dalam aspek-aspek yang lain. So, saya pegang kepada kata hikmah itu. Bila down aja, bila saya ke sekolah itu, saya pergi baca that kata hikmah itu untuk beri semangat. Next slide, please. So, bila penulis ya, buku The Unstoppable ni, dia lihat 7 ciri ya, dalam kalangan mereka yang unstoppable. Macam Nick Vujicic ini dia memang tak ada kaki dan tak ada tangan dan macam-macam beliau boleh buat. Dia adalah speaker dalam seminar dan sebagainya. Dan beliau juga menulis sebuah buku. Mereka sentiasa akan memberi fokus kepada potensi uh, yang 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 ada pada diri mereka. Itu yang pertama, yang unstoppable people ni. Everyone has a potential. Macam Cikgu Nasha ni, baru-baru ni habis menulis buku ulang kaji untuk tingkatan 5. You know, itu satu kelebihan Cikgu Nasha. Bukan ada pada semua orang. Eh? Dan follow the heart's passion. The heart's passion. Dia mereka ikut. Saya nak jadi begini. Ya. Baru semalam saya baca satu, saya ingat dalam surat khabar ke, saya tak ingat lagi, tentang seorang yang masuk bidang perniagaan, tapi dari awal lagi dia nak jadi seorang kaunselor. Akhirnya satu hari dia kerja, masih lagi sambung belajar dekat OUM dalam bidang kaunseling. Walaupun dia bukan seorang guru. Dan sekarang ni dia seronok jadi kaunselor. So follow your heart's passion. What you really feel for. Yang ketiga, Anda harus percaya Anda boleh buat. Ada harinya kita rasa uh, kita mungkin tak boleh buat. So believe in yourself. Percaya dalam diri Anda dan dalam idea Anda. Yang keempat, bersedialah untuk cabaran. Kita tak boleh lari daripada cabaran. Cabaran mesti ada. Kadang-kadang dalam nak buat PhD, baru nak bentang proposal pun kena tendang. Kena bentang semula. That's fine. Kalau dia boleh ambil, Mr. Filer boleh ambil bar exam 47 kali, prepare, pergi ulang, pergi bentang semula proposal. Kalau tak dapat guru cemerlang kali pertama, lihat di mana kekurangannya. Buatlah, tampunglah kekurangan itu and you will do it. So, bersedia untuk cabaran. Seneca, seorang Greek philosopher, dia kata, what is luck? Kita kata, oh nasib lah. Tapi dia ada definisi nasib. Nasib ialah bila when preparation meets opportunity. When preparation meets opportunity. So kalau you tak prepare untuk nak memohon, opportunity datang you akan hilang. So prepare yourself. Bina CV anda. Do the things to build your CV. So remember, luck is when preparation meets opportunity. Opportunity akan ada. Doors will open. Yang kelima, kalau kita tak arif tentang sesuatu, tak salah minta bantuan pun.
Winner, you can have friends to support you. I remember I wasn't very good in typing. Ya. Nak ni saya pakai satu jari. Ya. Tapi ada kawan masa dekat universiti tu, saya tinggal dekat luar universiti dan mereka okay. You prepare, hari Sabtu saya boleh type untuk you. Saya type lebih laju. You satu muka surat, saya dah habis 3 muka surat, dia kata. So, they used to help me. Bukan saja ini, saya saya sebut tentang matematik tadi semasa dekat universiti dan di antara ujian peperiksaan di universiti ada 3 hari gap sebelum paper matematik. Kawan saya, nama dia Eng Sek Hao. Eng Sek Hao ni dia kata, Sing, I tell you what, you come to my room. Dia duduk dekat asrama dekat universiti UPM. You datang pagi sampai petang, you di bilik saya, you buat. Bila you start, saya akan bantu you. So, 3 hari sebelum exam, saya duduklah. Dia dah bagi tahu rakan sebilik dia daripada kos lain, junior. Dan saya punya kawan akan datang duduk sini dan saya nak bantu dia. So, dia bantu saya. Saya akan buat, lepas tu dia check. Okey, kalau saya memang tak boleh, dia akan kata, tengok benda ni. So, dia guide saya lah. So, support from friends is important. We will always have some good friends. There's no such thing lah. Sudah pastinya ada rakan lah. So, saya tak lupa lah sampai hari ni. Eng Sek Hao bantu saya. Masa saya dekat IIB, tahun 2007, saya ingat macam tu dia datang dengan keluarga dia melawat saya dekat IIB. And we are still in contact, in touch. Nombor 6, cari creative solution ya. Sudah pastinya kadang-kala ada cara kita boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Saya masih ingat ada rakan saya, dia buat kajian PhD dia tentang quality. Satu hari dekat parking lot dia sembang dengan saya, kata Maida ni. Kata dia kata saya nak buat quality tentang hotel lah. Hotel front office. Saya kata pada dia, oh, saya kata you need any help? Beritahu dia, I said, my uncle is executive director of Malaysian Association of Hotels. Huh. Saya kata, okey. So, saya pun bawa dia pergi jumpa pakcik saya. So, pakcik saya kata, okey, saya bantu you, you sediakan you punya questionnaire, saya akan edarkan kepada semua hotel. So, we don't know. We go and find some. Kalau tidak, you nak pergi ke setiap hotel, mungkin dia orang tak nak jawab pun you punya questionnaire. Ya tak? Bila kita buat kajian, itulah di antara cabaran kita. So let's not forget yang ketujuh, ketekalan. We must persevere. Kita kena sentiasa tahu bahawa kita kena cuba. There's no such thing. Failure is not an option. Kegagalan itu bukan satu pilihan. And if you want to win, winners never quit. No matter what the challenges, there's always someone out there who can help you. Boleh bantu anda. Ada orang nak tulis yang proposal masa memohon HLP, 2 muka surat tu pun kadang-kala tak tahu macam mana nak cari masalah. So it's okay. Balik kepada nombor 5, ask for help. Mungkin ada orang boleh bantu. Right? Next slide please. Ini satu definisi oleh Tom Monaghan ya. I feel all these setbacks were tools. Walaupun kegagalan itu adalah satu instrumen untuk belajar. I use them as a stepping stone untuk terus belajar. And saya tak lihat bila gagal itu sebagai satu kegagalan. Anda hanya gagal when you stop trying. Oh, dah 2 kali memohon guru cemerlang, tak payahlah. Takkan dapat. No. Bila anda tak memohon, itu kegagalan. Tapi setakat anda memohon, anda sedang berjaya. Saya selalu banyak kali saya sebut tagline dekat Finland. Positif, positif, positif. That's how the Finnish education system. Baru ni dia dikatakan negara yang paling gembira di dunia. The happiest nation in the world. So a failure is when you stop trying. And Tom Monaghan, he didn't do that. He never stopped trying.
sama juga dengan Mr. Filer. 47 kali ambil bar exam. Dan masa di UK baru ni saya beli buku Sherpa. Sherpa ni adalah orang yang um, membimbing pendaki Gunung Everest ini dan gunung-gunung lain di situ. Kalau anda baca tentang ketekalan mereka, bagaimana mereka begitu uh, teguh, begitu kuat, both mentally and physically. Anda lihat berat yang dibawa oleh seorang Sherpa itu pun. Mereka adalah pada golongan yang hebat. Bukan semua orang Nepal itu adalah Sherpa. Sherpa ini satu golongan yang tersendiri. Bukan setiap orang daripada Nepal itu adalah Sherpa. So, kalau kita baca buku ini Sherpa, the stories about their life and what they do, anda nampak macam mereka betul-betul menyahut quitters never win and winners never quit. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, apa jua anda cuba, don't give up, keep trying. Di luar sana ada orang yang cuba banyak-banyak kali, right? Dan kita ada cabaran tersendiri kita. Sudah pastinya anda boleh percaya. Okay, last slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah bimbang sangat. Worrying is like walking around with an umbrella waiting for it to rain. Walaupun tak tentu akan hujan, tapi dah sediakan, memanglah ada pepatah sediakan payung sebelum hujan. Tapi sediakan payung saja, payung ada di situ, dia tak suruh buka. Ini dah buka dah dan jalan-jalan. Tunggu hujan. So, don't worry about the rain. If it rain, then you open the umbrella lah, you buka payung. So, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita dapat daripada pelbagai sumber. Ada siapa boleh bagi pengalaman pada kita, tapi pengalaman kita boleh cari sendiri. Ilmu daripada buku, daripada makalah, majalah, daripada rakan sambil sembang adalah ilmu yang kita agung-agungkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, ingat, winners never quit and quitters never win. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.